Okey. Kita masih lagi dalam tajuk sukatan membulat. Alright. Okey, apa-apa cikgu ulang sikit lah sebab ini slide ni cikgu baru je buat ni. Okey. Okey, tajuk sukatan membulat ni, ni saya ambil sekejap. Okey, kita buat revision sikit lah. Okey, ini bulatan. Bulatan ni nak kena tahu bahagian-bahagian dia jugalah. Takut ada yang tak ingat kan. Okey, ini adalah pusat. Okey, yang ni tahu ini ialah diameter. Ini ialah jejari. Okey. Okey, kalau kita guna singkatan dia J. Okey. Tapi kalau dekat sini, kalau dalam bahasa Inggeris, biasanya formula dia gunakan R. Okey, kejap ada yang masuk ni. Sekejap. Siapa? Ini Syahira. Okey. Okey. So, ini R. R ialah jejari. Okey, kalau BM dia jejari. Okey, sektor. Sektor minor. Kecil kan? Yang baki ni adalah sektor major. Arc. ARC ni ialah apa dia? ARC tu apa? ARC tu stand for apa? Lengkok. Lengkok panjang, lengkok. Okey. Ni chord. Chord apa chord? CHORD. Perentas. Perentas. Okey. Betul. Okey, segmen ni. Segmen ni apa istilah yang kita gunakan? Tembereng. Ya, betul. Tembereng Okey. Pi. Pi ni dia tak ada unit. Okey, biasanya kita gunakan 22/7 ataupun 3.142. Okey, yang 3.1415925 semua tu. Okey, yang ini sebenarnya adalah pi bagi kalkulator yang kita gunakan ni. Kalau tengok dekat kalkulator ni kan, okey, dekat yang EXP ni ada pi yang tulisan berwarna kuning ni. Ini yang 3.1415925 ni adalah nilai pi bagi kalkulator ni. Okey. So kita kena ikut sebenarnya, ikut yang mana satu pi yang kita kena gunakan. Okey. Kena tengok. Okey, nilai theta. Nilai theta biasanya kita pernah nampak kan, theta. Theta ni ada yang dalam unit radian, ada yang dalam radian, ada yang dalam darjah. Okey. Yang dalam darjah ni biasanya kita guna selepas ada sin, cos, tangent. Sebab contohnya sin 20, sin 30, cos 50, tangent 90. Dia selepas sin, cos, tangent dia tak guna radian. Dia mesti kena guna darjah. Okey? Kalau radian tak. Okey? Tak digunakan selepas sin, cos, tangent. Dia radian lah. Okey? So sebelum ni kita dah buat pun penukaran unit daripada darjah kepada radian. Okey, kemudian daripada radian kepada darjah. Okey, imbas balik tukar macam mana nak tukar darjah kepada radian. Okey, macam mana nak tukar darjah kepada radian. Okey, ini adalah formula dia sebenarnya. Okey, kalau darjah nak tukar dengan radian. Cikgu tak nampak orang yang masuk ni sekarang ada lagi yang nak join. Kejap ya. Ganggu sekejap. Irfan. Okey, Irfan, Syahira, Ain, Iskandar dengan Zarina. Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, senang saja nak ingat formula ni. Formula ni kena tulis. Okey, walaupun kita boleh guna kalkulator, tapi kita kena tulis macam mana nak tukar darjah kepada radian. Okey, senang nak ingat. Dia ada dua je kan? Sama ada darab dengan pi per 180 ataupun 180 pi. Nanti kita confuse mana satu nak guna ni. 30 nak darab dengan pi per 180 ke 180 darab 180 bahagi pi. Okey, senang saja. Kalau kita nak tukarkan kepada radian, kita kena hapuskan darjah. Cara nak hapuskan darjah, kalau kat atas darjah, kat bawah darjah jugalah. Okey? Sebab sini nilai kat sini adalah radian. Okey, so kalau kita nak tukar darjah kepada radian, jadi pi per 180 lah. Supaya kita boleh potong 30 dengan 180 ni. Darjah dengan darjah kita dapat potong dan tinggallah jawapan kita dalam radian. Okey, saya dah ajar dah pun macam mana nak tukar menggunakan kalkulator.
Okey, menggunakan kalkulator, mode ni, mode ni pastikan kita pilih radian lah. Kalau jawapan kita nak dalam radian, kita pastikan mode kita radian. Kalau kita nak jawapan kita kepada darjah, mode kita pastikan degree ni, number 1 ni, kita tekan nombor 1. Okey, yang tadi tu kalau kata kita nak menggunakan kalkulator, 30 darab dengan pi per 180. So caranya 30 tekan shift dulu, tekan DRG. Kemudian pilih D. Okey, sebab 30 ni degree. 30 degree. Bila kita tekan sama dengan automatic jawapan dia, kita akan dapat macam ni dekat kalkulator. 0.523559 dan kita bagi jawapan dia 4 tempat perpuluhan lah. Okay, at least 4 tempat perpuluhan. Okay, sebab nilai radian biasanya memang 4 tempat perpuluhan. Okay, ada juga yang 2, tapi ini paling kita bagilah banyak sikit kan tempat perpuluhan dia. Okey, kalau kita gunakan pi ni 3.142, jawapan dia berbeza sikit. Kalau kita guna pi ni pun 22/7 pun kita dapat jawapan yang berbeza sikit. Okey, sebenarnya kalau tak apa je kita guna kalkulator, tapi formula ni kena tulis. Okey, formula ni kena tulis. So 30 bukan tulis sudut darab dengan, masukkan nilai sudut tu. Okey, nilai pi ni gantikan sama ada 3.142 ataupun 22/7. Sebab yang tu yang memang akan biasa dia tulis, dia suruh kamu guna yang 2 tu je. Okey, yang 3.14416 ni, 416 lah. Jarang disuruh guna Okey, nak tukar kepada radian kepada darjah. Okey, sama juga. Kalau kita nak tukar kepada darjah, kalau nak ingat formula dia, kita kena hapuskan radian lah. Okey, jadi yang 2.8 ni radian, pi ni pun nilai dia radian. Jadi bila kita potong radian kat bawah, radian kat atas, jadi jawapan yang tinggal mestilah dalam darjah. Okey, ini saya dah tunjukkan dah. Contohnya macam mana kita nak tekan kalkulator, tekan 2.8 shift DRG, pastikan pilih R. Okey, pastikan pilih R. Okey, sebab kita punya 2.8 tu adalah radian. Okey, bila kita tekan sama dengan, kita terus dapat jawapan kita dalam degree. Okey, sekejap. Sebab ada lagi yang masuk ni. Nadirah. Okey, Nadirah. Okey, kita dah sampai sini dah. Okey, so bila kita tekan R, okey, tekan sama dengan, automatik dia akan bagi jawapan macam ni lah. Dekat kalkulator dia tulis macam ni. Okey, so kalau kita gundarkan dapat 160.43 darjah. Okey, okey, sebaiknya tukar dalam darjah dan minit. Okey, kerana kalau dalam darjah dan minit, jawapan kita lebih tepat sebenarnya berbanding kalau kamu bagi jawapan macam ni. So maksudnya bila dah dapat saja jawapan 160.428186 ni, jangan bundar terus. Sebaliknya kamu terus tekan yang ada simbol macam apa tu, koma tu. Okey, so dia akan bagi jawapan macam ni. 160 darjah 26 minit. Boleh faham tak? Ni cikgu ulang balik je ni. Boleh faham ke? Dah senyap. Boleh cikgu. Okey. Okey, next Okey, ni cikgu ulang balik je. Okey, so, contohnya. Okey, cari sudut ACB dalam radian. Okey, cari sudut ACB. Kat mana sudut ACB? Sini A, sini C, sini B. Jadi C tu dekat sini. Sudut tu dekat sini, pada C ni. Okey. So, kita boleh gunakan, kalau kita nak cari sudut sini, okey, antara yang boleh kita gunakan, menggunakan yang trigonometry tu, sin. Saya boleh guna sin lah. Sebab apa saya guna sin? Sebab saya ada maklumat yang bertentangan. Saya ada maklumat hypotenuse. Okey, ingat lagi kan? Kalau sin bertentangan bahagi hypotenuse. Kalau cos? Cos apa? Tak ingat dah? Kalau cos apa? Bertentangan ke, bersebelahan ke, apa? Per apa? Kalau cos bersebelahan bahagi hypotenuse. Kalau tangent? Tangent apa? So kalau tangent bertentangan bahagi bersebelahan. Okey. Macam ni saya gunalah sin sebab saya ada bertentangan bahagi dengan ada bertentangan dengan hypotenuse. Okey. Kalau saya nak guna cos dengan tangent pun boleh, tapi saya kena carilah dulu panjang BC. Okey, sebab apa nak buang masa kan? So saya guna saja sin. Okey, sin theta. Saya assume dekat sini ialah theta. Okey.
Okay, saya assume dekat sini ialah nilai bagi theta. Okay, so sin theta bersamaan dengan 7 per 12. Jadi nak dapatkan theta, macam ni saya terus saja bagi jawapan. Okay, kamu tekan shift sin lah kan, shift sin 7 per 12 dapatlah jawapan. Okay, jawapannya. Okay, kalau kalkulator kamu dalam mode degree, kamu akan dapat jawapan dalam degree dulu. Okay, tapi kalau kamu dah memang berada dalam mode radian, dia memang automatik akan terus bagi jawapan dalam radian. Okay, oh sorry. Okay, jangan confuse pula. Bila dapat 0.62283 ni, okay, kamu ingat jawapan ni dalam degree, dalam darjah kan. Okay, dia senang dia nak bezakan. Kalau radian ni, nilai dia, okay, mesti tak lebih daripada 2 pi. Sebab 300, paling maksimum adalah 360 darjah. Kalau dalam radian, nilai 360 tu adalah 2 pi. 2 pi tu maksudnya 2 darab dengan 3.142. Okay, 2 darab 3.142 maksudnya 6.284. Okay, so kalau nilai dia kurang daripada ni, okay, dia adalah nilai radian lah kalau ikut logiknya pun kan. Okay, okay, kalau kamu dalam mode darjah, okay, kamu akan dapat, okay, boleh sama-sama tekan kalkulator. Cuba tekan shift sin. Okay, 7 per 12. Okay, tekan shift sin 7 per 12. Dapat berapa? Cuba tekan dapat berapa? Kalau mode degree kamu dapat berapa jawapan dia? Sudut dia dapat berapa? Boleh tekan tak? Tekan shift sin 7 per 12. Sama dengan, dapat berapa sudut dia? 35 je ke? 35.68 tu kan? Ataupun 35 darjah 41 minit. Okey, itu kalau dalam mode degree. Okey, tapi kita nak jawapan dalam radian. Okey, so nak tukar mode kemudian pun boleh. Tekan-tekan mode. Okey, sampai kamu dapat jumpa yang degree radian dengan gradient. Tekan je nombor 2. Tekan sama dengan, dia baru dapat jawapan 0.62283. Dapat tak? Maksudnya tak perlulah nak tekan, kan, tak perlu tekan yang DRG tu. Macam tu pun boleh. Okey? Okey, tapi kalau contohnya kamu terus 30 darjah nak tukar kepada radian, kamu tak boleh tukar macam tu je yang tu kena gunakan yang DRG tu yang ada saya ajar sebelum ni. Okey, sekejap, ada lagi yang masuk. Fitriah. Okey, Fitriah. Ya, Fitriah Okey, faham Okey, tengok satu lagi tu. Atau, saya kata atau kat sini. Sin 7 per 2, 7 per 12. Okey, kamu akan dapatlah 35.685 ni. Okey, sebaiknya jangan tekan AC dulu. Biar je dapat jawapan yang panjang kat belakang. Cuma tulis tu biarlah dekat situ. Oops. Okey, tulis biar je dekat situ. Jadi kita darabkan dengan 180. Okey, pi per 180, kita dapat yang ni. Okey, nampak tak beza sikit? Yang ni 0.62283. Okey, ni kita dapat 0.6229. Dia beza sikit lah Okey, yang ni saya guna 3.142 pi dia. Yang ni jawapan ni guna pi dekat kalkulator 3.141416 kalau tak silap saya. Okey. Okay, kejap. Kita slow-slow sikit sebab ada kawan yang baru masuk. Okey, tapi saya tak ulang lah Okey, ada lagi tak? Okey. Contoh yang kedua ni. Okey, cari sudut AOB dalam radian. Okey, mana AOB? AOB. Dia nak sudut dekat sini. Okey, dia nak sudut dekat situ. So, saya label lah theta Saya label theta dekat situ. Sekejap, masuk-masuk kemudian ni susah sikit. Okey, ini Izul. Okey, Izul baru masuk. Okey. Dia dah pergi next dah. Okey. Cari sudut AOB dalam radian. So, saya dah labelkan sudut yang kita nak tu dekat sini. Dekat sini Okey. Okey, antara yang formula yang boleh kita gunakan. Okey, kalau kita nak sudut sini, hanya diberi jari dengan panjang AB dekat sini. Okey, kalau masih ingat lagi. Okey, ini yang saya gunakan ni adalah formula penyelesaian segitiga. Tajuk tahun lepas. Formula penyelesaian segitiga. Okey. Okey, kita ada segitiga. Contohnya kalau kita ada segitiga. Okey.
kita ada maklumat dekat sini. Kat sini ada 12, kat sini 12, sini pun 12 lah. Sebab situ je jari dia 12, jadi sama lah. Sini 8. Okey. Kita nak cari sudut dekat sini. Kita nak cari sudut kat sini. Okey. Kalau kita ada 3 maklumat. Saya dia bergerak kejap. Okey, kalau kita ada 3 maklumat, kita boleh selesaikan. Okey, kalau masih ingat lagi, kalau ada yang bertentangan, contohnya sudut dengan sisi yang bertentangan ni, ada. Kita boleh guna formula sin, tapi sekarang tak ada. Jadi kita kena guna formula cos. Okey. Macam mana nak guna formula cos? Ingat lagi tak? Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut tu. Okey, sudut dia dekat sini. Okey, kuasa 2 sama dengan sisi yang bersebelahan ni, kita kuasa 2. Nampak? Kuasa 2, kita campurkan pun kita kuasa 2. Iaitu sini 12, sini 12 lah. Tolak dengan kedua-dua balik yang tadi. Tolak balik dua-dua yang ni. Okey, darab dengan cos sudut. Cos sudut dekat sini. Okey, sebenarnya kalau tengok kat sini kan, formula dia sama dengan formula Pythagoras theorem. Nampak tak? Okey, panjang AB sama dengan yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 2. Tapi disebabkan dia bukan bentuk segitiga bersudut tegak, jadi kita kena tolak dua sisi yang tadi tu, darab pula dengan cos sudut. Okey, cos sudut kat sini. Okey, so selesaikan yang ini. Okey, selesaikan yang ini. Nanti boleh cuba balik. Kita dah buat tahun lepas. Okey, kamu akan dapat nilai dekat sini adalah 0.7777 dekat kalkulator. So, kalau kamu nak dapatkan sudut AOB tu, macam biasa kamu tekan shift, cos. So, dapat 38.9425. Okey, tapi jawapan nak dalam radian. Okey, nak dalam radian. Kalau memang mod kamu dah memang dalam radian, terus dapat jawapan. Tapi kalau mod kamu dalam degree, okey, dalam degree, kamu kena tekan lah. Tekan mod dulu. Pilih kamu punya mod tu radian. Memang lepas tu baru bagi jawapan yang ni. Okey? Dengan cara kita nak tukar yang macam ni hanya boleh diguna pakai kalau kita menjalankan operasi macam ni, ada cos ni. Macam tadi saya cakap lah, 30 darjah nak terus tukar kepada radian, dia tak boleh direct tukar macam tu je. Okey? Okey. Dia pergi end pula sekejap. Okey, seterusnya. Okey, mencari panjang lengkuk AB. Actually yang ni kamu dah biasa buat. Okey, mencari panjang lengkuk AB ni. Dia bergerak lah, saya pun. Sekejap slide dia pergi sendiri. Okey, mencari panjang lengkuk AB. Okey, cuba tengok kat situ. Ada formula Formula yang first ni. Okey, formula yang yang ini adalah formula yang biasa kamu gunakan ni. Mencari panjang lengkuk, arc length. Macam ni kita nak cari sini. Okey, kita nak cari arc length panjang sini, A ke B. Okey, yang ni adalah formula yang biasa kita gunakan. Okey, iaitu sudut perkan dengan 360 darjah darab dengan 2 pi j. Kan, ini yang memang dah biasa kamu gunakan dalam matematik moden. Okey, beza formula dengan radian pula yang ada ni. S sama dengan J theta. Arc length dia sama dengan J jari darab dengan sudut. Okey, yang ni sudut dia dalam darjah, yang ni sudut dia dalam radian. Okey, contoh soalan. Okey, diberi dia punya panjang lengkuk ialah 15. S lah, saya gunakan S kat sini. Sudut dia adalah 1.2 radian. Okey, so cara nak cari nilai J jari, masukkan sajalah. Yang ni nilai S. Okey, yang ni adalah nilai S dia 15 tadi. Ni J jari, kita tak tahu. Ini dia punya radian. Jadi nak dapatkan J jari, 15 per dengan 1.2 dapatlah 12.5. Okey, dapat 12.5. Okey. Sebenarnya kalau soalan tu dia bagi dalam darjah, dia bagi dalam darjah, kita boleh je guna formula yang ni. Okey, tapi dalam ADMAT ni biasanya memang dia nak juga dalam radian, mesti kena guna formula ni. Nak juga dalam radian, kena guna formula ni. Okey, soalan seterusnya, contoh seterusnya mencari panjang tembereng. Yang mana panjang tembereng iaitu panjang A ke B.
Okey, A ke B. Okey, diberi jejari OB 8. Okey, kalau panjang OB 8, OA pun 8 lah. Okey, sudut kat sini adalah 130. Okey, nampak? Ada banyak cara. Banyak cara. Saya tunjuk kat sini. Ada 3 cara kat sini. Okey, first, kalau kamu nak gunakan formula trigonometry. Okey, sorry ganggu sekejap. Saya dengar ada yang nak masuk. Okey, Syafa. Okey, formula trigonometry kalau kita nak cari tembering, kita nak cari panjang AB. Okey. Okey, kena bahagikan kepada 2 macam ni. Jadi dia akan jadi segitiga bersudut tegak. So saya guna je sin 65. Sin tu bermaksud bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Yang ni akan 8 ni adalah hypotenuse. So x per 8, jadi kita akan dapat x sama dengan 8 darab sin 65. Dapatlah nilai x tu 7.25. Okey. Tapi dia nak panjang AB, jadi kena darab dengan 2. Okey. Ni cara satu lah. Okey, cara yang kedua. Yang ni saya guna formula penyelesaian segitiga. Okey. Ada jejari kat sini 8, sini pun mestilah 8. Okey, sudut sini 130 darjah. So macam mana nak guna formula ni? Dia sebenarnya panjang AB kuasa 2 sama dengan panjang OB kuasa 2 campur dengan panjang OA kuasa 2 tolak dengan panjang AB OB dengan OA darab pula dengan cos sudut dia yang ni, sudut yang ni yang bertentangan dengan AB ni. So masukkan nilai lah. Okey, masukkan nilai. Okey, masukkan nilai ni terus. Ini boleh direct guna kalkulator saja. Dapatlah terus jawapan dia 14.5. Okey, ini guna formula cos Boleh juga guna formula sin. Okey, kalau saya rasa senang guna formula cos ni. Sebab kalau formula sin, okey, kita perlukan sudut yang ni, yang A dengan B ni. Dia senang je kan. 180 kita tolak 130, baki kita bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab kaki dia sama. Sini 8, sini 8. Jadi kaki dia sama panjang. Sudut pada kaki dia pun mestilah sama. Jadi kena share lah, bahagi 2. Okey, yang ni kita baru boleh guna formula sin. Apa formula sin? Okey, sisi, kalau nak guna formula sin, pastikan sudut dengan sisi yang bertentangan ni. Sudut dengan sisi yang bertentangan dengan dia. Macam ni 8 dengan 25. Ini pun boleh, sama je 8 dengan 25. Okey, so saya gunakan panjang sisi AB mesti perkan dengan sin yang bertentangan dengan dia, 130. So 8 bahagi dengan sin 25. Jadi nak cari panjang AB, okey, 8 darab dengan sin 130 bahagi dengan sin 25. So dapatlah AB dia 14.5. Okey. Ini cara nak cari panjang tembering. Okey. Kalau sebelum ni kalau kamu tak belajar formula penyelesaian segitiga, inilah satu-satunya cara yang boleh kamu buat. Tapi kamu dah belajar formula penyelesaian segitiga, boleh guna formula ni. Okey, boleh guna formula ni. Okey. Next. Okey, nak cari luas. Ni pun sama, dah pernah belajar mencari luas sektor AOB. Macam ni kita nak cari luas dekat sini. Okay, kita nak cari luas dekat sini. Formula yang biasa, yang dah biasa guna. Nak mencari luas. Okey, saya tersilap. Ini bukan S ini A lah, ni A, bukan S. A tu maksudnya area. Okey. Formula yang sebelum ni kita guna sudut, kita perkan dengan 360 darjah. Kita darab dengan luas bulatan. Ini adalah luas bulatan pi j kuasa 2. Tapi disebabkan kita nak sektor sahaja, kita kena ambil sudut dia. Ini yang biasa kita guna. Sudut dia dalam darjah. Okey. Biasanya soalan dia akan bagi sudut dia dalam radian. Kalau dalam ADMAT lah, dalam maths model memang dibagi dalam darjah. Okey. Okey, ini formula yang kita nak guna. Area sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey. Formula ni diberi. Macam tadi pun diberi panjang lengkuk tu kan. Formula panjang lengkuk tadi diberi. Formula luas pun diberi. Okey. Ni formula kita gunakan. Okey, contohnya. Jejari diberi 15. Theta diberi 1.2. Tentukan luas sektor. Okey, ganti je lah So, setengah. Ini adalah J. J dia 15. Kuasa 2. Theta dia 1.2. Calculate dapatlah 135 cm kuasa 2. Luas mesti kuasa 2 Okey. Okey, next. Macam mana pula nak cari luas tembering? Ini yang saya lorekkan ni, yang berwarna kuning. Macam mana nak cari luas yang ini? Okey. Macam mana nak cari luas yang ini?
Okay. So sebenarnya kalau nak mencari luas yang kuning tu, kita perlu cari dulu luas sektor. Vektor yang ni. Kita kena tolak dengan segitiga yang ni. Segitiga yang tidak berlorek ni. Dapatlah luas tempering. Okay. Formula. So luas sektor ini formula dia tadi. Setengah J kuasa 2. Ni adalah formula luas sektor. Okay. Yang ini adalah formula apa ni? Setengah AB sin C ni. Formula apa ni? Siapa ingat tadi ni? Ni formula apa? Formula dalam penyelesaian segitiga tu. Okay. Okay. Theta dekat sini mestilah dalam radian. Okay. Yang ni pun sebenarnya theta tapi saya guna C lah kat sini. Nanti confuse pula ni theta kan. Okay. C dekat sini dalam darjah. Formula penyelesaian segitiga kita kena gunakan darjah. Okay. Dalam soalan macam ni kita perlu ada dalam darjah dengan dalam radian. Ikut kesesuaian. Yang mana Yang mana nak guna darjah, yang mana nak guna radian. Okey, satu persatu. Okey, bermula kita cari luas sektor dulu. Okey, luas sektor formula dia setengah J kuasa 2 theta tadi. Okey, J dia 8 kuasa 2. Theta dia dekat sini theta. 2.2689. Okey. Yang macam ni sudut dia bagi sudut dalam darjah. So kita tukarlah dalam radian. So kalau dah ada dalam radian, tukar je dalam darjah sebab kita akan guna kedua-duanya nanti. Okey, untuk soalan macam ni lah. Okey. Okey, so baru kita kira luas segitiga. Luas segitiga kita gunakan formula penyelesaian segitiga ni. Okey, setengah AB kan. AB tu adalah panjang sisi kiri dan kanan bagi sudut tu. Darab dengan sin 130. Okey, so dapat luas segitiga 24.51. So nak dapatkan luas tempering kena tolak lah 72.6048 tolak dengan 24.51. Ni jawapan dia 48.09. Okey, ada sebarang pertanyaan tak? Okey tak ni penerangannya? Kita belum buat contoh ni lagi. Okey ke tak? Senyap je ni. Orang ni sama je dalam kelas pun macam ni. Okey. Okey, ini soalan, contoh soalan SPM ni. Okey, saya ambil soalan SPM kertas 2. Yang ni kertas 2 Okey, rajah menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O. Okey. Maklumat yang ada ni kalau tak ada dalam gambar rajah. Okey, tak ada dalam gambar rajah, so catatkanlah catatkan dekat gambar rajah tu. Okey, apa yang diberi maklumat kat sini? OA sama dengan OB sama dengan 6. So panjang OA 6. Panjang OA 6, panjang OB pun 6. Okey, panjang OA sini 6, so kita tulislah situ 6 Okey, ni kita tulis 6. Yang ni pun 6. Okey. Kemudian luas bagi sektor AOB. Luas yang sektor yang ini saya tulis di dalam 9. Okey, 9. Okey. Kemudian soalan dia cari nilai theta sudut dalam radian. Okey. So sekarang ni kita nak gunakan formula yang mana? Formula S sama dengan J theta? Betul tak? S J theta ke nak guna? Senyap je ni seorang nak jawab. Aduh, korang ni. Okey. S sama dengan J theta tak boleh. Sebab S sama dengan J theta tu adalah formula untuk panjang lengkuk kan. Kita tak guna formula panjang lengkuk. Tak ada kaitan kat sini. Okey. Luas sektor. So kita kena guna formula luas sektor. Okey. Apa formula luas sektor? Apa formula luas sektor? Okey. A sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey, setengah J kuasa 2 theta. Sekejap dah hilang. Okey, tak apa. Kita pergi balik. Okey, setengah J kuasa 2 theta tadi. Okey, gantikan je lah nilai yang ada yang diberi dekat situ kita gantikan. Kita gerak Sekejap
Okay, mana tadi? Sorry. Okay. Okay, setengah J kuasa 2 theta. Jadi kita gantikan nilai A. Okay, nilai A 9 lah. Nilai A ni 9. Okay, so tulis sini 9. Saya guna mouse ni. Tak cantik lah. Okay, so setengah. Okay, J. J kita ialah 6. Maksudnya 6 kuasa 2. Okay, so theta nak cari kan. So dapat macam ni. Buat bracket pun boleh, tak buat bracket pun tak apa ni. Okay, buruknya lah Okay, so macam mana selesaikan nak mencari nilai theta? Okay, 2 pindah sini. Boleh direct guna kalkulator pun boleh. Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Tolong kira. Dapatkan nilai theta. Theta tu gantikan nilai X, Y ke Z ke apa pun tak apa. Okay, 9 alpha. Yang lain pun kena tekan So sama dengan 1/2 buat dalam bracket 6 kuasa 2. Lepas tu saya tekan ambil X Shift CLC 2 kali. Okay, ada yang dapat? Boleh bagi jawapan? 1/2. Ya, betul. 0.5 ataupun 1/2. Okay, jawapan yang kita dapat ni radian ke darjah? Jawapan kita dapat ni radian ke darjah? Radian. Ini memang terus dapat dalam radian. Jawapan dia 0.5 radian. Tulis R saja pun boleh. Okay, sebab formula ni, theta dekat formula ni, sudut dia mesti dalam radian. So memang terus dapat radian lah. Okay, next soalannya. Perimeter sektor AOB. Dia nak perimeter panjang OA campur panjang AB campur panjang BO. Okay, OA, OB kita dah ada panjang. Maksudnya kita cari panjang AB. Panjang AB tu adalah panjang lengkuk. So formula yang kita nak gunakan, formula apa? Formula yang mana kita nak guna? Ingat tak? Okay, ada satu formula yang S sama dengan J theta. J theta. Dia formula dia. Okay, theta kita dalam radian. Ni tadi dah kira, boleh guna dah. Okay, so jejari kita 6. Okay, jejari kita 6. Theta kita 0.5. 0.5. Okay. Okay, saya salah betul lah, betul. Okay, so kita dapat jawapan dia dapat 3. Okay, dapat dia 3 lah. 6 darab 0.5 dapat 3. Maksudnya sekarang ni panjang AB. Okay, yang ni boleh je nak tulis AB. S tu kita gantikan dengan panjang AB. Okay, so kita dapat panjang AB ialah 3. Okay, so nak cari perimeter, campurkan ke semuanya. So dapatlah jawapan 6 campur 6. Patutnya tulis jawapan kat bawah So perimeter